Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan masuk bab baru nah. Okey, tajuk bab 6, tajuk dia adalah cahaya. Okey, subtopik 6.1 adalah pembiasan cahaya. Okey, pembiasan cahaya ni untuk pengetahuan kamu, dia disebabkan oleh perubahan halaju cahaya apabila dia merambat melalui medium yang mempunyai ketumpatan optik yang berbeza. Okey, bila kamu bagi definisi, okey, mesti menyebut, okey, dia merambat melalui medium yang mempunyai ketumpatan optik yang berbeza. Okey, ketumpatan optik ni dia tak sama dengan ketumpatan bahan lain. Okey, ketumpatan optik dia bukan bersamaan dengan ketumpatan. Okey, sekarang kita nak tengok pembiasan daripada udara ke kaca. Okey, tadi kita ada sebut pembiasan hanya berlaku bila dia merambat melalui medium yang berbeza, yang mempunyai ketumpatan optik yang berbeza. Okey, kita tengok kat sini. Okey, sekarang kita ada medium udara dan juga kita ada medium kaca. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu yang mana ketumpatan lebih tinggi. Okey, biasanya ketumpatan kita akan labelkan dia sebagai N kecil lah. Okey, so N bagi kaca adalah lebih tinggi daripada ketumpatan udara. Okey, yang tu kena ambil tahu, kena hafal lah. Okey, jadi kita tahu kat sini ketumpatan optik bagi kaca adalah tinggi. Okey, sekarang kita nak melukis sinar cahaya apabila kita sinarkan dari udara ke kaca. Okey, kalau kata kita sinarkan secara menegak, okey, bila saya sebut menegak, maksud dia membentuk sudut 90 darjah kat situ. Okey, bila kita sinarkan secara menegak, walaupun kita ada dua medium yang berlainan ketumpatan, jadi sinar cahaya yang kita dapat adalah straight line juga. Okey, sama dengan sinar tuju kita. Okey, yang kat bawah ni nama dia sinar tuju, yang ni nama dia sinar biasan lah. Sebab apa sinar tuju? Sebab kita mula daripada sini. Nampak ni dia ada anak panah kan? So, yang tu adalah sinar tuju. Okey, sudut 90 darjah dia akan membentuk straight line. Okey, kita tengok yang hujung sekali ni. Adakah dia membentuk sudut 90 darjah? Ya, tapi kat sini kita sinarkan daripada kaca ke udara. Dia terbalik kan? Tapi dia tetap membentuk sudut 90 darjah. Okey, jadi sinar biasan pun sama. Dia akan membentuk straight line kat situ. Okey. Kita tengok situasi yang kedua. Kita sinarkan daripada udara ke kaca. Okey, yang pertama kita kena tahu apabila cahaya merambat daripada medium berketumpatan rendah ke medium berketumpatan tinggi, dia akan menghampiri garis normal. Okey, yang mana satu garis normal? Garis normal adalah dot line, dotted line ni. Okey, so this dotted line nama dia adalah garis normal. Tadi saya kata kalau daripada N kecil, N yang rendah ke N yang tinggi, dia akan mendekati, yang ni kena hafal. Okey, dia akan mendekati garis normal. Maksudnya dia tak boleh pergi jauh daripada garis normal tu. Okey, tu yang pertama. Yang kedua awak kena tahu adalah sudut tuju. Okey, sudut tuju kita akan kata, kita akan ambil daripada sini ke sini. Dia mesti menyentuh garis normal. Okey, dia mesti menyentuh garis normal. Awak jangan silap, ramai pelajar yang silap. Dia kata sudut tuju dia kat sini. Salah. Sebab apa? Sebab dia tak menyentuh garis normal. Okey? Bila kita tahu yang ni adalah sudut tuju, yang mana sudut biasan? Okey, so sudut biasan sama juga. Dia mesti menyentuh garis normal. Okey, so bila kita sinarkan cahaya daripada medium yang berketumpatan rendah iaitu udara ke medium berketumpatan tinggi iaitu kaca,
Jadi dia tak boleh nak pergi jauh daripada garis normal. Okey? Dia akan jadi macam tu. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Kita sinarkan daripada kaca ke udara. Okey, kat sini kita sinarkan daripada medium berketempatan tinggi ke medium berketempatan rendah. Okey, bila kita daripada tinggi ke rendah, sinar biasan dia macam mana? Okey, so dia akan boleh pergi jauh daripada normal. Dia terbalik daripada tadi. Okey, so kat sini awak boleh tentukanlah. Okey, yang mana satu sudut 7. Okey, so sudut 7 mesti daripada mula kat sini kan. Okey, so dia mesti menyentuh garis normal. Okey, yang mana sudut biasan? Yang kat bawah ni lah. Okey, sama juga, dia mesti menyentuh garis normal. Okey, sekarang kita nak tengok rumus bagi indeks biasan. Okey, kat sini kita ada satu rumus. Okey, yang ni rumus dia kita namakan sebagai hukum Snell. Okey, hukum Snell ini kita ada N equals to sin I divide by sin R. Okey, I itu apa? I adalah sudut 7. R adalah sudut biasan. Okey. N adalah indeks biasan. Okey. Yang kedua, kita ada juga rumus untuk indeks biasan. Dia ada banyak rumus. Kita ada 4 rumus kat sini. Yang kedua, N kecil. Okey, N kecil ni tadi indeks biasan sama dengan D besar per dengan D kecil. Okey, D besar adalah dalam nyata, D kecil adalah dalam ketara. Okey, yang ini kita akan tengok situasi sekejap. Apa maksud dalam nyata, apa maksud dalam ketara. Okey, lepas tu rumus yang ketiga kita ada N equals to C divide by V. Okey, C adalah laju cahaya dalam vacuum. Okey, yang ni dia adalah satu constant. Okey, satu pemalar. C laju cahaya sentiasa sama. Laju cahaya dalam vacuum. Awak kena hafal 3 eksponen 8 meter saat negatif 1. Okey. Okey, yang keempat N equals to 1 divide by sin C. Okey, C adalah sudut genting. Okey, sekali kita tengok apa maksud sudut genting, apa maksud yang lain lah. Okey, sekarang kita nak tengok penggunaan rumus bagi indeks biasan. Yang mana satu kita nak guna. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Okey, kita ada dua medium yang berbeza macam tadi juga kan. Okey, the first one is udara, second one is kaca. Okey, tadi kita tahu dah kaca ketumpatan optik dia adalah tinggi. Okey, udara ketumpatan dia adalah rendah. Okey, so that's why awak tengok kat sini. Sebab apa saya selalu duk sebut pasal sudut ni? Sebab ketumpatan tu dia akan menentukan sudut 7 dan juga sudut biasan kita. Okey. Sekarang kita daripada udara. Okey. Kalau awak tengok sudut kita adalah 45. Bila dia masuk dalam kaca dia tak boleh pergi jauh. Sebab dia masuk kepada ketumpatan optik yang tinggi. Okey, dia membentuk sudut berapa? Sudut 30 darjah. Okey, sekarang dia nak suruh kamu kira nilai indeks biasan. Okey, so nilai N. Okey, kita pun tulis. N sama dengan, okey, kita ada 4 rumus tadi kan. Awak pun pilih hak mana yang bersesuaian dengan situasi inilah. Okey, kita ada I, kita ada R. Yang mana satu I, yang mana satu R? Okey, so this is I, this is R. Sebab I adalah sudut 7, R adalah sudut biasan. Okey, kita ada apa? Kita ada rumus sin I divide by sin R. Okey, masuk saja dalam rumus. Sin 45 darjah divide by sin 30 lah. Okey, bila kita kira, ambil jawapan sehingga 2 tempat perpuluhan. Yang kedua tu wajib bundarkan dia. Okey, 1.41. Okey.
Untuk pengetahuan kamu, indeks biasan dia tiada unit. Okey, kan fizik selalunya wajib ada unit baru ada markah kan? Tapi indeks biasan kita tiada unit. Sebab apa? Sebab awak tengok ni, kat sini pun sin, sini pun sin. Benda yang sama. Bila benda yang sama, kita akan cancel each other lah. Okey, so jawapan kita 1.41. Okey, so selesai untuk soalan yang pertama lah. Okey, kita nak tengok soalan 2. Okey, soalan 2, dia nak indeks biasan juga. Tapi dia bagi apa dia kat sini? Okey, dia bagi kat kamu okey, dia bagi kat kamu apa? Dia bagi hal laju. Okey, dia bagi hal laju, 2 jenis hal laju. Okey, dalam keempat-empat rumus tadi kita ada hal laju, kita ada rumus indeks biasan N sama dengan C per V kan? Okey, so kita boleh guna rumus ni lah. C adalah 3 eksponen 8. Saya tulis sebelah ni. Okey, 3 eksponen 8. V adalah yang ini. Ingat, C sentiasa sama. Nilai dia 3 eksponen 8 meter per second. Okey, so V kita 2 eksponen 8. Okey, so awak semua bahagi macam biasa. Then awak akan dapat N awak equals to 1.50. Okey, 1.50. Okey, bagi sehingga 2 tempat perpuluhan tanpa unit. Okey, selesai soalan yang kedua. Okey, sekarang kita nak tengok contoh yang suruh kamu kira nilai indeks biasan. Okey, situasi yang ketiga. Okey, situasi yang ketiga, kita ada mata. Okey, so ni adalah mata kita lah. Okey, lepas tu kita ada duit shilling. Duit shilling tu sebenarnya berada di dasar. Katakan kita letak duit shilling dalam beaker yang diisi air. Okey, sebenarnya duit shilling tu duduk bawah ni, duduk di dasar. Tapi bila kita tengok, kita nampak macam dekat je dengan permukaan air. Yang awak tengok dia macam duduk berada ke atas, tapi sebenarnya dia duduk di bahagian bawah dasar beaker tersebut. Okey. Okey, soalan ini sama, dia nak nilai indeks biasan, nak nilai N. Tadi kita ada N sama dengan D besar per D kecil. Okey, so D besar yang mana? D besar adalah dalam nyata, D kecil adalah dalam ketara. Okey, okey, kita tengok balik. Okey, D besar dalam nyata, D kecil adalah dalam ketara. Kita akan guna yang ni lah. Okey, kita tengok apa maksud dalam nyata. Okey, dalam nyata maksudnya adalah dalam sebenar. So, dalam sebenar dari mana ke mana? Okey, so kita akan ambil daripada permukaan air ke dasar beaker tadilah. Okey, so nilai dia adalah 7 cm. Okey, D kecil adalah dalam ketara. Dalam ketara adalah image yang kita nampak yang macam dekat dengan permukaan air ni kan. Ni. Yang shilling yang dia lukis dot-dot-dot tu, maksudnya tu adalah image yang kita nampak. Macam kita, katakan kamu pergi kat kolam renang kan. Kamu berdiri kat atas kolam renang tu, kamu nampak macam air dia cetek je. Tapi bila kamu turun, dia sebenarnya lagi dalam. Okey, itu maksudnya dalam ketara lah. Benda yang kita nampak tu adalah dalam ketara. Okey, dalam nyata adalah dalam yang sebenar-benarnya. Okey, so D kecil nilai dia adalah 5 cm. Okey, so bila kita kira, kita akan dapatlah nilai 1.40. Boleh? Okey, kita tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Kita diberi satu sudut 7. Okey, awak ada satu sudut 7. Lepas tu dia 7 pada sudut 45 darjah. Okey, lepas tu dia kata C kita adalah 45 darjah.
Okey, C adalah critical angle. Maksudnya apa, sudut apa? Yes, sudut genting. Nama dia sudut genting. Kita nak cari nilai N juga. Okey, so N tadi kita ada satu rumus. N per dengan 1 per sin C. Okey, so C kita nilai dia 45 darjah. Okey, awak pun gantilah nilai 1 per sin 45. Okey, then awak akan dapat jawapan dia 1.41 tanpa unit. Okey. Okey, kita nak sambung kepada latihan soalan 1. Okey, soalan 1 kita diberi laju cahaya dalam kaca. Okey, kita diberi laju cahaya dalam kaca. Dia kata cari indeks biasan kaca. Okey, oleh sebab dia bagi laju cahaya, jadi kita pun kena guna rumus indeks biasan yang ada laju lah. Okey, so kita tahu N sama dengan C per V tadi kan. Okey, so C adalah laju cahaya dalam vacuum. So nilai dia adalah constant, 3 eksponen 8 meter per second. Okey, then V awak sekarang dia dah bagi 2 eksponen 8. Okey, jadi awak pun bolehlah bagi jawapan berserta unit. Ada unit ke tak ni? Tak ada kan? Okey, jadi bila kita kira, kita akan dapat nilai jawapan dia adalah 1.50. Okey, sentiasa pastikan 2 tempat perpuluhan. Okey, 1B. Okey, soalan 1B. Kita nak mengira sudut biasan dalam kaca. Okey, sudut biasan dalam kaca. Okey, kita nak sudut biasan. Maksudnya, okey, tadi I adalah sudut 7. Okey, lepas tu R adalah sudut biasan lah. Okey, kita sekarang nak the value of R. Okey, ada ke tak lagi nilai N kita? Tadi kita dah kira pada soalan A, nilai dia 1.5. Jadi oleh sebab kamu nak sudut biasan, jadi kamu pun kenalah guna rumus yang ada sudut biasan. So kita ada N sama dengan sin I divide by sin R. N dah ada kira pada soalan A tadi kan. Okey, N kita 1.5. Okey, 1.5 sin I, sudut 7 kita adalah 40. So sin 40 darjah divide by sin R lah. Okey, last kali kamu jadikan R kamu perkara rumus. Okey, saya rasa yang ni tak ada masalah kot. Basic matematik, jadi pastikan awak tahulah macam mana nak jadikan R perkara rumus. Kita nak R sahaja, kita bukan nak sin R. Okey, so bila kita kira, kita akan dapat R kamu sudut dia adalah 30.71 darjah. Okey, lagi sekali saya ulang. Kita nak nilai R sahaja, bukan kita nak nilai sin R. Boleh? Okey, jadi selesai soalan B. Okey, sekarang kita nak pula nak mengira sudut genting kaca. Okey, bila kita dapat soalan yang tanya sudut genting kaca, maksudnya kita nak nilai C lah. Okey, nilai C. Okey, kita pun ambil rumus yang ada C. N sama dengan 1 per sin C. Okey, N kita dah ada tadi yang kita kira pada soalan 1. Nilai dia adalah 1.5 sama dengan 1 per
sin C. Okay, saya tunjuklah sikit sebab awak baru form 4 kan, saya lupa. Kalau form 5 saya rasa dah cakap ni. Okay, nak cari nilai C. Okay, tengok betul-betul lah. Siapa yang tak berapa mahir. Okay, sin C ni dia duduk di bahagian bawah. Okey, macam mana kita nak naikkan dia ke bahagian atas? Okey, kita akan ambil yang atas ni bahagi dengan sebelah sana. Maksudnya dia akan dapat sin C sama dengan 1/1.5. Okey, ni nilai sin C. Kita bukan nak sin C, kita nak sudut genting. Sudut genting adalah nilai C. So macam mana kita nak kira nilai C? Okey, jadi okey, sambung sini lah. C sama dengan sin negatif 1 kurungan 1/1.5. Tu cara nak dapatkan nilai C. Macam mana kita nak jadikan C itu perkara rumus. Okey? Jadi bila kita kira nilai C ini adalah 41.79, mesti berserta unit. Sebab apa? Sebab dia nak sudut. Okey, so sudut kita adalah darjah. Okey, jadi selesai soalan 1. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan 2. Okey, rajah menunjukkan lintasan alur cahaya bergerak dari blok plastik ke udara. Okey, keyword dia kat sini dari. Sebenarnya kalau dia tak buat ayat macam ni pun awak kena tahulah. Awak kena tahu dari mana ke mana. Okey, so daripada sini ke sini. Maksudnya dari indeks daripada ketepatan optik yang tinggi ke ketepatan optik yang rendah. Okey, jadi kita pun tengok. Kita tengok sudut 7 dia 30 darjah. Dia pergi kepada ketepatan optik yang rendah, jadi dia boleh pergi jauh. So that's why sudut biasan dia adalah lagi besar lah. Okey. Sekarang kita nak mengira indeks biasan plastik. Okey, indeks biasan rumus dia adalah N. Okey, kita ada sudut. Kita ada dua sudut. Jadi kita pun pilihlah rumus yang ada sudut lah. Okey. Sin I per dengan sin R. Okey. I kita 30 darjah bahagi dengan sin 55 darjah. Okey, jadi bila kita kira kita akan dapat 1.64. Okey. Okey, yang penting di sini saya nak awak take note lah. Soalan ni senang sebab dia dah bagi nilai I 30, nilai R 55. Saya duk risau jika dia tulis macam ni. Katakan dia tulis kat sini nilai dia adalah 60 darjah. Okey. Ni bukan sudut 7 nah, ni bukan sudut 7. Tugas kamu adalah mencari sudut 7. Yang mana sudut 7? Sudut 7 adalah sudut yang menyentuh garis putus-putus tu. Okey, garis normal kita. Okey? Okey. Jadi selesai soalan A, kita sekarang nak mengira laju cahaya dalam plastik. Okey, laju cahaya dalam plastik. Okey, jadi kita pun cari yang ada nilai laju cahaya lah. Okey, so laju cahaya adalah nilai C kan. Okey, yang penting kat sini awak tahu, bila soalan kata cari laju cahaya, awak dah tahu simbol apa yang kita nak guna. Okey, C kecil. Okey, kita tahu N sama dengan C per V. Okey. Laju cahaya dalam plastik. Okey, N kita dah ada. N dah ada, kita dah kira pada soalan A. C pun, minta maaf. Laju cahaya dalam plastik maksudnya adalah nilai V.
Yang C tu apa? C adalah laju cahaya dalam vacuum. Yang ni kena tahu perbezaan. V adalah dalam medium, C adalah dalam vacuum. Okey, jadi kita ada rumus N sama dengan C per V. N tadi kita dah kira, nilai dia adalah 1.64. C adalah constant, nilai dia sentiasa sama. Nilai dia berapa? 3 eksponen 8 kan? Okey, 3 eksponen 8 bahagi dengan V. Okey, lepas tu awak pun jadikanlah V itu perkara rumus. Okey, macam mana nak naikkan V ini? Okey, V kita duduk kat bawah ni. Macam mana kita nak bagi V kita duduk kat atas? Okey, macam tadi juga. Ambil yang atas ni, bahagi dengan yang sebelah sana. Okey, so kita ambil lah yang atas 3 eksponen 8 divide by 1.64. Okey, so V awak equals to 1/8. Okey, 1/8 eksponen 8 meter per second. Okey, ms negatif 1. Okey, wajib berserta unit. Okey, tak ada unit, tak ada markah lah. Okey, jadi selesai soalan nombor 2. Okey. Okey, kita nak tengok soalan 3. Duit shilling diletakkan dalam beaker yang diisi dengan sejenis cecair. Okey, apabila cecair diisi dalam bekas hingga ketinggian 20 cm, imej duit shilling adalah 15 cm dari permukaan. Apakah kedalaman imej jika cecair dalam bekas adalah setinggi 25 cm? Okey. Nak bagi senang faham, kita lukis. Okey, macam mana nak lukis ni? Okey, tengok nah. Dia kata kita ada satu beaker. Okay, so this is beaker. Dia kata cecair diisi dalam bekas sehingga ketinggian 20 cm. Okay, lepas tu kedalaman cair jika bekas. Okey, so bekas ini dia kata bekas beaker kita ni setinggi 25 cm. Dia isi cecair setinggi 20 cm. Okey, so kat sini adalah nilai dia adalah 20. Nak tulis kat mana ni? 20 nah. Okey, lepas tu dia kata imej duit shilling adalah 15 cm dari permukaan. Okey, so sini 15 cm dari permukaan. Maksudnya ni permukaan kita. So maksudnya macam tu lah, lebih kurang. Okey. Macam tu. Okey, bila kita lukis kita nampak kan yang mana satu D. D besar adalah dalam apa? Dalam nyata, dalam sebenar dia. Jadi daripada gambar rajah ini kita tahu gambar sebenar duit shilling ini daripada permukaan ke duit shilling. Yang betul itulah. Okey, so 20 cm. D kecil adalah imej daripada permukaan cecair ke imej duit shilling. Okey, so 15. Okey, jadi kita nak nilai okey, kita nak nilai apa ni? Apakah kedalaman imej jika cecair dalam bekas adalah setinggi 25 cm. Okey, jadi kita pun kira lah. Okey, kita nak sambung macam mana kita nak melukis rajah sinar untuk dalam nyata dan juga dalam ketara. Okey, bila kita sebut dalam nyata. Okey, dalam nyata macam tadilah. Okey, so dia mesti objek yang sebenar. Objek adalah kedudukan sebenar ikan ni lah kalau dalam situasi kita ni kan. Okey. Yang kita nampak sebenarnya adalah imej. Okey, katakan kita ada satu kita ada satu kolam lah. Okey, kita ada satu kolam, lepas tu awak letak satu ikan.
Okey, sebenarnya bila kita kata kita tengok ke dalam kolam tu, kita nampak macam ikan tu berada dekat dengan kita. Maksudnya berada di bahagian atas. Sebenarnya dia bukan duduk di bahagian atas, dia berada di lagi bawah. Kalau kata kamu nak tangkap ikan tu, awak gunakan kedudukan ikan yang kamu nampak, memang ikan tu tak dapat lah. Okay, sebab kedudukan dia sebenarnya lagi bawah. Yang tu sebenarnya kita nampak berada ke atas sebab berlakunya pembiasan cahaya. Okey. Okey, macam mana kita nak melukis garis dari objek rajah sinar untuk dalam nyata dan dalam ketara. Okey, kita ada berapa step kat sini? Kita ada 5 step kat sini nah. Okey, the first one is lukis garis dari objek ke permukaan air. Okey, kita pun ambil ni objek yang betul. Okey, ambil pembaris. Okey, wajib menggunakan pembaris. Okey, awak pun ambil pembaris, awak pun lukis. Okey, objek sebenar ke permukaan cecair. Okey, settle. Langkah pertama. Okey, seterusnya awak akan lukis garis normal pada titik garis. Okey, yang mana satu garis normal? Okey, garis normal yang dot-dot ni lah, dotted line ni lah. Okey, so kita pun lukis garis normal. Yang ketiga, awak kena lukis cahaya yang terbias menjauhi garis normal. Sebab apa? Dia kata menjauhi garis normal sebab kita daripada ketumpatan yang tinggi kepada ketumpatan medium yang lagi rendah. Okey, so dia menjauhi garis normal. Okey, nak tahu jauh ke dekat ke, kita tengok macam ni. Okey, ni sudut 7 dia, yang ni adalah sudut biasan. Okey, so awak tengok, hak ni kecil, hak ni besar kan. Okey, tu dah membawa maksud menjauhi garis normal. Okey, step yang keempat, lukis garis putus-putus yang bersambung dari garis 3. Putus-putus dari garis 3 ke dalam air. Okey, kita pun lukis garis putus-putus tadi ke dalam air. Okey, guna pembaris. Lepas tu, bila dah sampai ke situ, betul-betul atas kedudukan ikan yang sebenar. Jadi di situ adalah imej ikan yang kita perlu lukis lah. Okey, maksudnya ikan, imej tu duduk berada di bahagian atas ikan yang sebenar. Okey. Okey, ulang langkah di atas jika lebih daripada satu garisan diperlukan. Maksudnya nak lukis kat mana imej ikan tu kena ikut kelima-lima step ini. Okey. Okey, kita nak sambung kepada latihan. Okey, yang ni kita akan guna kelima-lima step yang kita belajar tadilah. Okey, dia kata lakar rajah sinar untuk menunjukkan kedudukan imej duit shilling dalam air. Okey, macam tadi saya kata, katakan kita masukkan duit shilling dalam satu bekas. Yang kita tengok duit shilling tu macam dekat dengan kita kan. Sebenarnya duduk dalam lagi, macam ikan tadi juga. Okey, so macam mana kita nak melakar rajah sinar? Okey, kita ikut step yang pertama tadi. Okey, ambil pembaris. Okey, ambil pembaris, kita pun lukis sampai ke permukaan air. Okey, macam tu. Okey, macam tu. Lepas tu, Okey, macam tu. Okey, lepas tu step yang pertama nah. Step yang pertama kita dah selesai. Okey. Step yang kedua adalah lukis garis normal. Okey, step yang ketiga. Step yang ketiga adalah awak tengok. Sekarang kita dari dalam air. Air ketumpatan dia tinggi, ketumpatan optik dia tinggi ke ketumpatan yang rendah. Maksudnya dia akan menjauhi garis normal lah. Okey, so sini kan. Okey, mesti guna pembaris. Okey, maksudnya macam tu. Okey. Jadi langkah ketiga kita dah selesai. Langkah keempat apa nak buat? Okey, langkah keempat adalah kita melukis garis garis putus-putus lah, straight line ni kan. Okey.
Tapi kalau kata awak nak senang, awak buat macam ni. Buat siap-siap. Sebab dia mesti betul-betul berada pada bahagian atas objek sebenar lah. Okey, jadi kita boleh tahu dia duduk di kat situ. Okey, jadi selesailah Raja Sinar kita. Okey. Sekarang kita nak melukis pula. Bila kita lukis Raja Sinar, dia mesti ada dua nah. Okey, yang pertama straight line. Step yang pertama. Lepas tu langkah kedua apa dia tadi? Garis normal. Yang ketiga, okey, menjauhi. Allah, sorry. Tak cantik lah awak nak lukis sebab tak ada pembaris. Okey, lepas tu yang keempat adalah yang last kali ni lah. Okey, ambil pembaris, dot-dotkan dia. Tak cantik sebab tak ada pembaris. Saya pun nak lukis-lukis tak ada pembaris. Okey, jadi dia dah melukis gambar Raja Sinar. Tak apa, yang ni untuk latihan 1 dan 2 yang gambar Raja Sinar saya akan lukis secara manual lah. Nanti saya akan send kat group. Okey, tapi cara dia mesti mengikut ke 5 step tadi. Okey, kita buat satu lagi contoh. Kita nak melakar gambar Raja Sinar untuk kedudukan ikat. Untuk melihat ikat. Image dia berada kat mana kan. Okey, sama macam tadi. The first step adalah melukis garis sehingga kepada permukaan cecair. Okey, step 1 selesai. Yang kedua adalah melukis garis normal. Okey, dotted line. Okey, dotted line kita pastikan straight line lah. Okey, yang ketiga adalah tengok. Okey, kat sini ketupatan tinggi ke ketupatan rendah. Jadi sinar cahaya tadi boleh pergi jauh. Maksudnya dia menjauhi normal. Okey, dia boleh menjauhi normal. Awak pun lukislah macam tu. Macam tu. Okey. Masa kita melukis garis ini dan ini, awak kena pastikan sudut ini lagi kecil daripada sudut ini. Sebab apa? Sebab yang ni ketupatan dia tinggi kepada medium ketupatan rendah. Maksudnya dia boleh pergi jauh masa dia lalu udara. Okey, sini kita boleh kata sini udara lah kan. Okey. Sini air. Kan? Okey, jadi step berapa dah? 1, 2, 3. Okey, yang keempat adalah melukis garis dari yang ni tadi. So, ikan kamu berada kat mana ni? So, ikan kamu dia akan berada kat sini. Macam tadi saya kata nak senang kita dot. Okey, so ikan awak duduk kat situ. Ni ikan awak. Image ikan yang kita nampak. Okey. Okey, jadi selesai untuk soalan 2. Okey, saya rasa saya berhenti sampai sini. Nanti kita akan sambung untuk kelas seterusnya lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.